أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Cik Abdullah, seterusnya puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya diberinya kita peluang untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita sebagai bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung kita nanti. Karena ini merupakan perintah Allah. Kata Allah apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan cari oleh kamu akan bekalan, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Takwa itu artinya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Bila dapat kita kepada tahap takwa ni, bermakna Allah dah beri jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Dan kita telah bercuti selama lebih kurang 5 bulan. Kata saya, akhir saya datang kemari bulan 2. Bulan 3 tak datang dah. Bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang, bulan 7 baru datang. Itu pun penghujung bulan 7. Minggu yang kelima baru datang. Selalu saya minggu keempat dah tak boleh. Kerana ada program tu dalam masa PKPP ni lah. Dah lepas esok, kalau dah lepas esok boleh balik. Jadi dalam masa ni saya yang ada lapang ialah pada minggu yang kelima. Minggu yang kelima tak kira apa balik. Tak kira apa, lapang. Sama ada Ahad ke Isnin ke Selasa ke Rabu ke Khamis ke Jumaat ke Sabtu ke. Itu tahu. Tapi syarat minggu yang kelima. Tarikhnya 29, 30, 31. Kalau ada tarikh itu, lapang ya. Hari apa boleh. Tapi masa COVID-19 ni bila dah lepas tu boleh kita dah bebas biasa belum, balik bulan minggu yang keempat. Kerana minggu yang keempat tu dah diambil dia orang pula. Masih ni. Dia ada ceramah online pula. Tahu online? Pakai viral ya. Jadi minggu keempat tu, Rabu minggu keempat tu memang dah diambil dia orang. Jadi minggu kelima boleh insya-Allah. Hari apa pun tak apa ya. Baik. Untuk pagi ni saya pun tak tahu had mana berhenti tu. Muka surat berapa je lah? 90
Okey, 97. Ya, 17 buat baik kepada kedua ibu bapa. Apa benda belah-belah ni? Apa belah-belah ni? Iaitu dia ada 30 cabang. Maka cabang iman tu ada 30 cabang ya. Saya masih membicarakan 30 cabang. Yang ke-17 tu asal yang ketiga ya, iaitu bercabang ia kepada 30 cabang lagi. Dan yang ke-17 berbuat baik kepada ibu bapanya. Kalau ada mak lagi, ada bapa lagi, jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka. Jangan buat mereka itu kecil hati dengan kita. Jangan buat mereka itu marah dengan kita. Lebih-lebih lagi jangan buat mereka itu mendoakan keburukan bagi kita. Kalau ada lagi. Kalau tak ada, doakan untuk mereka. Jangan lupa. Setiap kali kita doakan untuk mereka. Kalau ada, sentiasa jaga dia elok. Kerana ini merupakan perintah Allah. Apa kata Allah? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Sekiranya salah seorang daripada mereka atau kedua-dua mereka itu tua di bawah jagaan kamu, atau kita yang dah tua, mungkin ada lagi tua lah, dah umur 1 tahun umpamanya kan. Jangan sekali-kali kamu berkata uff kepada mereka. Uff tu kalimah bantahan yang paling ringan, yang paling lembut. Uff. Orang Melayu itu uff ni. Cakap Arabnya uff. Fala tanharhumkan. Fala taqul lahumā uff. Jangan kamu berkata uff kepada mereka. Wala tanharhuma. Jangan kamu tengking-tengking mereka. Jangan kamu herdik-herdik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang manis-manis. Yang lemah lembut. Cakap kuat tak apa. Membuat apa tu dah tua, ayah tu dah tua, mak tu dah tua. Kalau cakap sikit tak dengarnya. Cakap kuat tak apa. Yang salahnya mungkin saya ni pun dah tua juga. Jadi kalau anak-anak saya dengan saya cakap, kalau mungkin itu kecil hati lah saya. Begitulah kita ni. Begitulah ibu bapa kita. Cakap kuat tak salah Mak, marilah makan. Boleh tak? Boleh tak? Itu cakap kuat ke mungkin? Itu cakap kuat ke mungkin? Cakap kuat. Kalau dia tak dengar, dia dah tua. Tapi kalau dia, mak, lekatlah orang nunggu ni. Lambat no. Itu apa? Itu mungkin. Ada beza tak antara cakap kuat dengan mungkin? Jadi jangan begitu dengan mak. Begitu juga dengan ayah. Bayangkan mak telah mengandung kita ni dekat 10 bulan. Makin lama makin berat, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Kemudian dia melahirkan kita ni separuh mati. Perempuan biasa beranak tahu ya. Saya tak pernah beranak, tak tahu saya. Jadi begitu bertarung dengan nyawa. Tiba-tiba kita cakap kasar dengan mereka. Kecil hati mereka. Kecil sebab itu jangan sekali-kali kita menyebutkan satu-satu perkataan yang boleh menjadi kita derhaka kepada mereka. Kerana orang yang derhaka kepada ibu bapa takkan dapat masuk syurga selagi tak diampunkan oleh maknya, selagi tak diampunkan oleh ayahnya. Ada cerita masyhur. Semua orang dah dengar cerita ni, iaitu seorang sahabat Nabi namanya Al-Qamah. Walaupun dipertikai dengan Al-Qamah ni, bukan orang ni kata dia setengah ulama Al-Qamah ni adalah ahli Badar tau. Dia berserta dengan perang Badar. Setiap inci tubuhnya tu ada parut. Bermakna dia tak pernah lari daripada musuh. Sentiasa berperang menentang musuh Islam. Tiba-tiba bila dia dekat nak mati, dia ajar dia Nabi mengucap. Tak boleh nak mengucap. Nabi ngajar tu la ilaha illallah. Katakan oleh Muhammad Al-Qamah la ilaha illallah. Dia nahin. Tahu nahin? Tak nak. Ngelin aja dia. Gitulah jenuh dia tak nak.
Mana dia? Tapi Nabi dia ada petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya? Allah bagi dia petunjuk macam mana nak menyelesaikan masalah. Allah pimpin dia. Dia pun bertanya kepada sahabat. Ya, Alqamah ni ada ke mak? Ada, kata sahabat. Panggil mak sini. Ya? Sahabat pun panggil maknya. Ya, semua orang tahu cerita ni. Mak ni pun datang. Dia tanya dia Nabi, ibu kenal kau orang ni? Kenal. Bengkik dia apa yang cakap. Kenal. Tahu ke ibu dia ni sedang nazak dan nak meninggal dunia? Tahu. Mungkin dia menjawab apa? Tanya pertanyaan Rasulullah. Kalau begitu wahai ibu, tolonglah maafkan dia. Ampunkanlah dosanya terhadap ibu. Apa dia? Tak tersiok. Rupanya dia orang kamu gajah. Tak tersiok. Itu versi saya lah ya. Cara saya menceritakan betul lah. Tolonglah ibu. Tidak. Dia telah melukakan hati saya. Saya takkan ampunkan dia. Baik, kata Rasulullah. Kalau ibu tanda ampunkan tak apa. Wahai sahabat, bawa ke sini kayu api sebanyak-banyaknya lalu. Ya, saya nak bakar Alqamah ni hidup-hidup sebelum dia dibakar oleh Allah dalam api neraka. Sahabat membawa kayu. Ya. Bawa kayu, susun kayu tu. Nyalakan api tu. Itu api tu, tahu itu. Siut api tu. Sudah dia nyala. Dengar itu barulah ngetor orang tu lah. Ngetor dia tu. Kata, nak betul-betul nak dibakar ke anak saya ni ya Rasulullah. Ya, kata Nabi ya. Jadi dia tanda anak tu dibakar, dia duduk depan mata dia. Dia pun kata, kalau apa itu saya ampunkanlah dosanya. Bila sebut kalimah itu, Alqamah pun terus mengucap la ilaha illallah dan terus mengembuskan nafasnya terakhir. Sebab itu jangan sekali derhaka kepada ibu bapa. Kalau ada derhaka, tak sempat minta ampun, apa buat? Selalu doakan untuk kedua mereka. Saya percaya ibu bapa kita dah tak ada. Kalau kita sama-sama tua dah ni. Saya dah tak ada ibu bapa. Perempuan pun tuan-tuan ke celah pun dah tak ada lagi. Dia pun dah tua juga. Kalau tak ada, macam mana buat? Doakan untuk mereka. Lepas semayang boleh, bangkit nak tidur boleh, majlis ngaji ni boleh, majlis kenduri pun boleh. Jangan lepas doa untuk ibu dan bapa. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau yang seumpamanya. Ya, kalau amat Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Cukuplah itu. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa ibu bapa kami, dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami semasa kecil dulu. Jangan lupa doa untuk ibu bapa ya. Kalau hidup, kalau masih hidup, buat baik dengan mereka. Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berlaku baik itu yang ke-17 ya. Cabang iman yang ke-17. Yang ke-18, memelihara segala anaknya seperti yang disuruh dengan dia, dan menghubung akan rahim. Yang ke-18, anak tu didik elok-elok, pelihara elok-elok. Jangan seronok dengan anak-anak tu dapat pangkat DO, dapat pangkat general, dapat pangkat menteri, dapat pangkat apa, accountant, dapat pangkat doktor. Jangan seronok itu. Pastikan anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Didik anak tu supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kerana bila kita mati itu habis amalan kita, tak ada pahala lagi dah. Tak ada pahala. Idza matal insanu qata amaluhu illa min salasatin, kata Nabi. Apabila mati anak Adam itu, putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Ya, au min sadaqatin jariyah, atau dan yang pertama daripada sedekah jariah. Ya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Awalidin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada ibu bapa. Anak kita tu, ada tak mereka berdoa untuk kita? Atau kalau semayang pun tak erti bila nak berdoakan kita. Ada anak semayang tak erti, baca Quran tak erti. Bila nak berdoa kita? Mudah semayang bila?
Asyik merempit aja, bukan anak perempuan ni, bukan anak tuan-tuan ni, bukan anak Falah ni Anak orang ada apa tu? Asyik merempit je. Macam Quran tak erti, semayang hidak, apa hidak, puasa Ramadan hidak, macam mana nak berdoa kita? Sebab itu kalau kita ada anak, jadikan anak-anak tu anak-anak yang soleh atau solehah. Kalau perempuan solehah, kalau lelaki biar jadi anak yang soleh. Maknanya mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Itu anak yang soleh. Kena didik menjadi anak yang soleh. Karena ini perintah Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan pembakarannya ialah manusia-manusia dan batu-batu berhala. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarhum. Di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Mereka tak erti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah kata bedanya. Allah kata pelopoh-pelopohnya. Allah kata balon-balonnya. Itu malaikat tak erti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Jadi pelihara anak tu. Mula-mula dari sendiri dulu. Lepas tu bawa anak-anak. Lepas tu bawa isteri dan anak-anak. Tapi diri dulu. Anfusakum, diri kamu dulu. Wa ahlikum, dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Kita kena buat dulu. Sebab tu nak nyuruh anak tu, macam ayah nak nyuruh anak, suruh pergi ke masjid ke suruh ke surau kan. Jangan. Mat, pergi masjid. Itu tak betul. Macam apa? Mat, mari kita ke masjid. Kita nak tunjukkan contoh yang terbaik dulu ya. Imah pakai tudung tu. Kau suruh aja dia tak tudung, tak ada. Ada tak mak-mak ngantor anak pergi tadika, anak bertudung, maknya tak bertudung, ada tak? Ada ke tak ada? Itu tak ada jadi contoh lah tu. Patutnya dia dulu pakai tudung. Ada. Jadi kena lantik anak-anak tu. Latih anak-anak tu supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Itu sebab masa kecil-kecil lagi dilatih. Bila lahir dia terus kita latih. Dalam buayan latih. Bagi dia mengenal Allah dalam buayan tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah masuk apa dia tak? Allah tu sampai mak. Muhammad tu sampai mak. Baru dah tahu. Jangan dari kecil lagi kita ajar dia, dodoi dia dengan lagu-lagu yang ladai dan mengingati Allah. Ini dah dari kecil lagi. That's the way I like it. Itu kan anak jadi putu berhak tu. Mak yang ajar ni. Bukan mak lepas saya ni ya. Mak lain. Mak di Korea. Jadi dilatih tu. Setengah kecil-kecil latih pakai tudung kalau dia perempuan. Kalau dia lelaki, latih pakai seluar panjang. Jangan biarkan dia melakukan maksiat. InsyaAllah bila anak tu anak yang soleh, itu merupakan aset. Tahu tu aset? Pelaburan bagi kita. Dapat pahala. Anak semayang kita dapat pahala. Anak menutup aurat kita dapat pahala. Anak sedekah kita dapat pahala. Anak puasa Ramadan kita dapat pahala. Kerana kanak-kanak tu dia dilahirkan suci bersih. Apa kata Nabi? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassiranihi fa yumajjisani. Anak-anak itu tidak ada yang lahir melainkan dia mengikut fitrah dia. Dia dilahirkan keadaan suci. Tak ada dosa. Terpulanglah kepada ibu dan bapaknya untuk menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kadang dia tu jadikan anak antum Yahudi. Karena dua-dua dah kecil lagi dah. Dua-dua dah kecil lagi. Mari menari, mari kita berjoget, mari kita berdancing dan sebagainya. Itu ikut cara Yahudi lah tu. Dan juga Nasara. Ikut cara Nasrani dan ikut Majusi. Majusi itu penyembah api. Jadi jangan kita melatih anak-anak kita apa tu. Kecil lagi. Kenalkan mereka itu dengan kalimah Allah.
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Itu dah kata kita bagi dia kenal Allah tu. Jangan bulan mengambang pak ngahlah balik itu pak ngah tak balik-balik selagi tak bulan mengambang. Pasal maknya bukan mak ini ya. Jadi kita pelihara anak tu. Kemudian apa? Ayat yang ke-18 ya. Memelihara segala anaknya seperti yang disuruh dengan dia dan menghubung akar rahim dan berhubung silaturahim. Jangan tak tegur sesama jiran, jangan tak tegur dengan jiran, jangan bergaduh dengan jiran. Jangan bermasa-masa muka dengan jiran. Kalau ada masa muka baik, bagi salam. Senyum balik. Nanti panjang umur. Siapa nak pendek umur bergaduh je. Dengan suami bergaduh, dengan anak-anak bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh, dengan jiran bergaduh. Itu pendek umur insya-Allah ya. Dengan jiran bergaduh. Pasal menggaduhkan pokok di sempadan. Pokok apa? Pokok apa? Sekali lagi. Yang ketiga, pokok apa? Pokok royan. Boleh tahan kalau pokok royan. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Tahu ke terung rembang? Bukan tanam pun. Gaduh pasal tu. Jangan. Jadi kalau hendakkan panjang umur, sentiasa menghubung silaturahim. Pernah satu ketika, ini cerita kitab ni, saya bukan cerita longgok-longgok tau. Cerita kitab. Satu ketika malaikat maut, dia tengah bercerita-cerita, bersembang-sembang dengan Nabi Isa AS. Masa itu malaikat maut tak ada kerja. Dia cuti ketika itu. COVID-19 belum lagi ada masa itu. Jadi tak ada nak cabut nyawa dah. Dia datang di sejarah Nabi Isa. Sembang tu. Tengah bersembang-sembang tu, lalu satu orang. Lalu satu orang melalui jalan mereka. Kata dia malaikat maut, orang ni 3 hari aja umurnya. Umurnya 3 hari je. Dah lepas 3 hari. So aku cabut lah namanya. Katanya. Kata Nabi Isa, iya ke? Kata malaikat maut tu. Rupanya malaikat maut tu pandai kita perak lah. Maka masing-masing balik ke rumah masing-masing. Lalu beberapa bulan lepas itu. Beberapa bulan selepas itu lalu. Datang balik malaikat maut tu. Ziarah balik Nabi Isa. Sembang balik. Sembang. Lalu orang tu. Orang ni dia kata akan dicabut nyawa 3 hari tu. Umurnya 3 hari aja. Kata kata malaikat maut ya. Lalu orang tu. Nabi Isa pun mula lah. Mula dia marah ke malaikat maut. Kamu kata umur dia ni 3 hari je. Ini dah berapa bulan dah? Elok je duduk ni. Kamu nipu aku je. Kata Nabi Isa. Marah ke malaikat maut. Kata dia malaikat maut. Aku malaikat mana reti nak nipu. Malaikat mana tahu nipu ya. Dia tak reti nak buat maksiat. Adapun sepeninggalan kita. Kita dah balik rumah kita masing-masing. Orang tadi dia menghubungkan silaturahim. Kalau dulu dah putih dia hubungkan balik. Dia tegur balik kalau tak tegur. Kalau jauh dia hantar surat atau dia telefon atau dia mesej dan sebagainya. Dia menghubung silaturahim. Maka Allah panjangkan umurnya 30 tahun lagi. Jadi umurnya 30 tahun lagi panjang kerana menghubung silaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa nak panjang umur, hubungilah silaturahim ya. Karena ini ada dalam kitab ni. Di antara kitab Syarah Salikin ada situ ya. Hubungilah silaturahim dengan saya akan panjang umur insya-Allah ya. Nak pendek umur bergaduh aja. Bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan anak-anak, bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan suami dan sebagainya. Itu pendek umur. Kerana dia bila marah darah tu naik ke kepala. Itu jadi darah tinggi tu ya. Lekas aja. Kalau nak panjang umur tu, lagi satu nak panjang umur, sentiasa menerima kedatangan tetamu. Selama mana dia berada di rumah kita, selagi itulah umurnya tak dikira. Umur tuan rumah tu tak dikira. Kalau sehari dia, sehari tak dikira umurnya. Panjang sehari. Jadi jangan masam juga kalau orang datang rumah kita. Patutnya seronok. Selama mana dia berada di rumah kita tu, selama itulah umurnya panjang. Tak dikira masa dia datang rumah kita tu.
Kalau sebulan dah panjang umurnya tau. Ini dah bila orang datang tu masam mukanya. Mak mentua datang. Masam itu ketak air tu dalam bulan-bulan duduk sini. Susah pun. Pendek umurnya. Tapi kalau dia duduk bertahun-tahun rumah kita, selama itulah umurnya tidak dikira oleh Allah SWT. Panjang umurnya. Yang kedua. Jadi hubungi silaturahim. Yang kedua apa itu ya? Yang kedua, sentiasa menerima kedatangan tetamu. Jangan masam mukanya. Itu yang ke-18 ya. Ada bangkangan? Tak ada. Kita ambil yang ke-19. Yang ke-19, taat kepada wali al-amr. Wali amr itu ulul amri ya, pemimpin yang adil. Tapi biar pemimpin itu adil. Taat kepada ulul amri. Ulul amri itu pemimpin. Karena ini firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu ulil amri. Ulil amri itu pemimpin. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga kepada pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Jadi kena taat. Atti'ullah. Allah sebut atti'ullah, taatlah kamu kepada Allah. Jangan tanya-tanya, jangan pertikaikan. Walaupun tak masuk akal, walaupun tak logik. Kalau Allah suruh buat, mesti taat. Dengan Rasulullah itu, atti'ullah wa atti'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Yang itu tak ada atti'unya. Bukannya taat itu tidak ada persoalan. Mesti taat itu ada. Dengan pemimpin tu, selagi mereka adil. Selagi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kena taat. Kalau disuruh kita bersatu padu, kita kena bersatu padu. Kalau disuruh kita jaga kesihatan, kita jaga kesihatan. Kalau kita disuruh kita tu nak mengelakkan COVID-19 ni, kata jarak pakai topi muka, dan sebagainya. Selagi tidak melanggar syariat. Dia tadi ati'u, tapi Allah ati'ullah walaupun tak logik. Kena taat. Ati'ur rasul walaupun tak logik, kena taat juga. Tapi wa ulil amri minkum tu tak ada ati'unya. Ada dah. Kalau dia buat ajak maksiat, jangan taat. Kalau pemimpin ajak kita buat maksiat, jangan taat. Ya. Dia menganjurkan pesta umpamanya, tari menari. Ya. Tari menari joget ambak. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Jangan sama. Ya. Lantaklah jangan joget. Kita jangan sama. Karena itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang haram, yang Allah mungkar, yang Allah marah. Ada taat kepada ulil amri yang adil. Biar dia adil. Kalau adil maknanya dia kena menjalankan kerja yang diperintahkan oleh Allah Taala ya. Itu ulul amri yang adil. Dia mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu ulul amri yang adil tu. Jadi orang yang begitu, kalau dia memerintah kena taat. Kalau ajak buat maksiat jangan. Dia ngajak kita buat apa? Pesta minum arak umpamanya. Ada di dulu ya, masa yang dulu merintah dia buat satu pesta namanya apa? Oktoberfest. Bulan 10 pesta minum arak. Dia buat yang Pulau Pinang. Ramai orang Islam yang turut serta tau. Orang Islam turut serta. Itu tak betul tu. Kerana dia mengajak buat maksiat, jangan kita ikut. Tapi kalau ajak sembahyang kita pergi. Kalau ajak baca Quran kita pergi. Kalau ajak baca Quran awal kita pergi. Ajak kita bersatu padu kita pergi, kita ikut. Itu ulul amri ya. Itu yang 19. Yang ke-20, memelihara akan kebaikan antara segala manusia. Ya, dengan manusia tu biar berlaku baik ya. Dengan jiran ada haknya. Dengan saudara ada haknya. Dengan orang sekampung ada haknya. Kita kena berlaku baik kepada mereka. Mesti berlaku baik mereka. Kena bersopan santun. Hak dia ada hak. Kalau dia sakit kita ziarah. Kalau dia mati kita uruskan. Kalau dia perlu pertolongan kita bantu. Dan sebagainya. Kita doa untuk dia.
Kalau dia dapat benda-benda yang menggembirakan, kita syukur bagi pihak dia. Itu menjaga masyarakat biar dia jadi baik. Kita tanda orang beriman tu. Ya, memelihara akan kebaikan antara segala manusia. Jangan jadi batu api, jangan membawang. Tahu ke membawang? Ngumpat. Hati-hati ye pun dengan ye tu ngumpat. Kalau tak ye namanya dusta, mana dah? Nak ngumpat kan nak dusta? Tak ada jawab dia mana? Mana dah? Nak ngumpat kan nak dusta? Dua-dua tanda Ciklah yang jawab dia lain tak ada. Macam tak dengar je dia jangan. Mesti jaga hubungan antara manusia dengan manusia. Dengan jiran ada, dengan orang sekampung ada, dengan adik-beradik ada, dengan anak-anak ada hubungan. Dia ikut peringkat lah, ikut anunya. Dengan adik-beradik ada caranya, dengan anak-anak ada caranya, dengan jiran ada caranya, dengan teman sekampung ada caranya. Kena berhubung baik dengan mereka ya. Jangan saya nak gaduh aja. Itu yang ke-20, memelihara akan kebaikan antara segala manusia. Yang ke-21, bertolongan atas berbuat kebajikan. Bertolongan atas berbuat kebajikan. Yang baik itu kita mesti bertolong-tolong. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu bertolong bantu di atas kebaikan dan ke arah ketakwaan. Orang nak baik kita tolong bantu. Ya, nak membersihkan masjid ni kita tolong bantu. Ya, lagi apa? Orang nak korban ni kita bantu. Lagi nak korban kan? Kalau kita tak berkorban pun boleh tak bantu orang yang berkorban? Boleh. Kita bantu mereka yang berkorban. Kalau kita berkorban itu lagi bagus. Supaya nanti lepas kita mati esok, bangkit dari kubur ada kenderaan kita. Kita ada kenderaan daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Bangkit aja kita dari kubur esok, kita menuju ke padang mahsyar, orang yang berkorban dia ada kenderaan. Kalau korban lembu lah kenderaannya. Kalau unta lah kenderaannya. Kalau kobra lah kenderaannya. Kalau kebas lah kenderaannya. Kalau kambing lah kenderaannya. Ikut apa yang dia mampu ya. Hukumnya sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Ya. Jadi jangan lepas korban tu. Kalau boleh biar tiap tahun. Supaya kata nanti bangkit dari kubur esok ada kenderaan menuju ke padang mahsyar. Kerana ada orang pergi ke padang mahsyar tu, ada yang jalan kaki, boleh tahan sikitlah. Ada yang merangkak, sama tak kan? Saya nak kat kampung, sama tak? Merangkak je. Ya. Ada yang mengesut, lagi teruk. Mengesut je ya. Ada yang jalan atas perut, macam mana entah, saya pun tak tahu. Jalan atas perut, macam ular. Macam tu. Ya. Kemudian ada yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Berjalan atas kepala. Ya, terkejut Aisyah dengarnya. Macam mana ya Rasulullah, orang jalan atas kepala? Macam mana saya tak boleh bayang macam mana kata Aisyah kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah, jangan kamu bayangkan di dunia ni. Di akhirat esok apa pun boleh dijadikan oleh Allah SWT. Apa yang dalam dunia ni sudah ada orang kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada tak? Ada tak? Ada satu jenis tarian kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Apa nama tarian tu? Breakdance. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Macam tu tu. Jadi kita tak nak ada kenderaan. Ya. Kalau tidak nanti melewar oleh kita. Nak pergi ke padang mahsyar tu bukan ada tanda arah. Bukan macam saya dari kampung datang kemari tu, dari sini terus pergi ke Bandar Baru, kemudian terus pergi mengalir ke Tanjung Tualang, kemudian terus dari Tanjung Tualang tu pergi ke pergi ke Bali, daripada Bali pergi ke Sri Iskandar, dari Sri Iskandar tu sampai Parit, dari Parit kemari. Tu ada tanda arah. Ya, sana tak ada. Tak tentu hala. Ada yang Kulu, ada yang Kelio, ada yang Kedarat, ada yang Kebaru. Tahu ke mana Kulu, Kelio, Kedarat, Kebaru? Tak tentu arah. Itu dia rasul. Bangkit dari kubur tu. Tapi kalau tidak ada kenderaan, boleh berkenderaan unta, boleh berkenderaan kobra, boleh berkenderaan lembu, boleh berkenderaan dengan kambing, kibas dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bayangkan kenderaan di akhirat tu macam kobra dunia ni. Jangan bayang kobra dunia tu sampai siwa naiknya berlumpur aja. Ini canggih macam kobra tau. Lebih canggih, lebih kuda lagi tau.
Hebat. Laju lah tu. Jadi kalau hendak berkenderaan, buat baik ya. Buat baik, buat mana yang baik-baik tu ya. Segala manusia tu memelihara akan kebaikan antara segala manusia. Ini bertolong-tolongan atas berbuat kebajikan. Jadi orang Melayu ni banyak tolong-tolongan ya. Orang kampung apa itu, bila kenduri kenara, semua pergi tolong. Ada yang ngerih bawang, ada yang mupenyo, ada yang mukonyo, ada yang murah santan. Bertolong-tolong untuk menjayakan majlis perkahwinan itu. Itu semua tu. Bagus tu, dapat pahala. Jangan bertolong-tolongan dalam perkara-perkara maksiat. Jangan ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong bantu di atas perkara-perkara yang membawa kepada dosa dan membawa kepada permusuhan. Jangan bertolong bantu. Kalau buat dosa jangan bertolong bantu. Orang nak anjurkan majlis tarik menari jangan bantu. Jangan tolong. Orang nak menganjurkan pertandingan apa? Pertandingan kilauan emas. Orang tu yang nyanyi. Jangan. Kita perlu untuk ya, tak boleh. Kalau untuk kebaikan tak apa. Pertandingan ataupun majlis tilawah Al-Quran, tak apa. Betul bantulah. Dan sekarang ni ada tak majlis tilawah Al-Quran dalam TV ada tak? TV Hijrah ada tak? Apa? My Quran Time. Kamu pukul 12 kan? Tengok. Pukul 12. Lepas pukul 12 pukul 5. Lepas pukul 5 pukul 10 malam ada lagi ya. Atau pagi esok itu ada pukul 6. Itu kebaik-baik tu. Dan share bagi orang ramai-ramai dapat apa? Dapat sama-sama manfaat. Semua orang boleh baca Quran. Kerana Quran ni kena dibaca dengan betul. Ya. Dia kena dibaca dengan betul. Macam mana nak baca kena tahu. Malanglah kalau umur 70 tahun tak erti lagi baca Quran. Malang benar ya. Kena belajar betul-betul. Kerana dia ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, ada mad wajib, ada mad jaiz dan sebagainya. Macam-macam. Dia ada hukum. Cakap Melayu tak apa, dia tak ada hukum. Cakap Melayu tak apa. Mana ada hukum, mana ada idgham. Cakap Melayu ada tak? Ada ke? Saya hendak ke mana? Ada bunyi tu? Cakap Melayu? Tak ada. Tapi Quran kena baca betul-betul. Rabbana atina, panjang na tu mad jaiz munfasil boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 5 rakaat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila tu hasanah tu berhenti, tarik nafas. Wa fil akhirati hasanah, tarik nafas lagi. Wa qina azaban nar, dengung. Wa qina azaban nar, dengung ban ya. Wa qina azaban nar. Dengan waqina azab benar, waqina azab benar. Mana mesti ngomong betul ke? Jadi kena belajar. Ya, mana yang pandai baca Quran tu ajar sahabat-sahabat yang tak berapa pandai tu. Kena baca betul-betul. Itu tolong menolong di atas berbuat kebajikan. Ya, yang ke-22. Yang ke-22 menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan. Buat baik kena suruh. Ya. Ini perintah Tuhan ni tau. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah. Hendaklah ada di kalangan kamu, di antara kamu tu, satu golongan yang menjadi ikutan orang ramai. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keuntungan. Untung orang itu. Dia menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi dia orang itu untung ya. Serulah, mesti ada satu kumpulan. Di masjid ni alhamdulillah ada yang pengajian. Datang ustaz-ustaz dari luar pun ada datang ngajar sini. Alhamdulillah. Ya. Penduduk-penduduk ni, warga-warga pondok ni banyak majlis ilmu. Jadi mesti ada tu. Itu menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ya, itu di antaranya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan.
Mari kita semayang, mari kita bekerja sama, mari kita menyambut Maulid Rasul, mari kita sama-sama berkorban, mari kita sama-sama menyambut Hari Raya Aidil Adha, mari kita puasa di bulan Zulhijjah. Hari ini sunat ke tak sunat puasa? Sekali lagi, hari ini sunat ke tak ada sunat puasa? Puasa apa keluarnya hari ini? Apa keluarnya? Hari apa hari ini? Hari Tarahiyah, ya? Tarahiyah. Hari ke-8 Zulhijjah. Esok hari Arafah. Puasa dah? Puasa lah. Sunat muakkad, ya? Kalau boleh biar 21 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah puasanya. Ini hari ini hari tarawih apa? Tarawih, ya. Tarawih. Yang ke-8. Jadi seru supaya kita puasa. Kecuali mereka yang tak boleh puasa. Itu lain lah, ya. Dia gaul. Kalau tak makan dia terus sakit perut. Tak nak boleh. Ada dah. Mencegah kejahatan. Orang buat jahat jangan dibantu. Jangan dibantu. Malam ini ada pesta rock mempersembahkan Michael Jackson yang dia pernah nampak ke poster. Jangan. Malam ini ada majlis Ratu Kebaya mempersembahkan ini artis ini. Jangan. Dia belum nampak ke poster. Jangan, ya. Jangan bantu tentang perkara kejahatan dan sebagainya. Mana yang jahat tu dia mesti cegah. Itu yang ke-20. Dua, ya. Yang ke-23, mendiri segala denda yang disuruh Allah dengan dia. Kalau ada denda buat. Ya, dulu tak semayang denda qada, kena qada, ya. Lagi apa? Dulu dia sumpah kena denda, kena puasa, puasa. Macam-macam dendanya, ya. Dulu dia ada hutang, kena bayar hutang tu, kena denda. Bayar hutang tu, ya, dan sebagainya. Ya, selesaikan denda-denda yang Allah tetapkan untuk dia. Ya. Seperti apa? Dia melakukan zihar umpamanya, ada denda, bebaskan hamba. Kalau tak ada hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia denda lah tu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu juga, puasa pun tak lalu. Kena bagi makan 60 orang miskin. Itu namanya denda tau. Denda zihar. Tahu zihar? Zihar ni kena kepada lelaki je. Dia menyamakan tubuh isterinya dengan orang-orang yang haram dinikahi olehnya. Itu namanya zihar. Dia ngabuk dia bininya, hidung kamu ni serupa dengan hidung mak aku. Itu zihar tau. Saya ni dah lah zihar, ya. Saya bagi contoh je. Kalau dia buat itu, itu zihar. Biar dia kena apa itu, dia kena, kalau nak bersama lagi dengan isteri itu, kena bayar denda. Denda apa? Bebaskan hamba. Tak ada bebas, puasa 2 bulan berturut-turut. Mesti berturut-turut, jangan selang-selang. Ya, tak mampu, puasa juga, bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu dendanya, bayar denda. Denda zihar. Yang begitu juga denda bersetubuh dengan isterinya di waktu siang hari di bulan Ramadan. Itu denda tu. Bayar denda tu, ya. Jadi membayar denda, mendirikan segala denda yang disuruh Allah dengan dia. Kalau dia bunuh orang tak sengaja, bayar dia, bayar satu hati kepada yang dibunuh tu. Itu nama denda tu. Kemudian yang 24, perang sabil. Perang sabil ni kita dah tak lalu, pun angkat pedang tak lalu. Tapi boleh tak kita berjuang jalan Allah? Boleh, ya? Boleh. Walaupun tidak berperang secara fizikal, secara badan, tapi masa kita guna jalan Allah itu perang sabil tu. Mana saya datang daripada kampung kemarin ni, perang sabil tu. Kalau saya mati Belangor kata tadi, sekarang balik mati ke Belangor, kita mati dalam peperangan itu, ya. Mati dalam perjuangan. Begitu kita berada dalam majlis ilmu ni, kita sedang berjuang jalan Allah. Kerana itu janji Nabi. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu,
maka dia sentiasa dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia sehinggalah dia balik ke rumahnya. Kalau ada yang tengah ngaji ini mati, dia mati syahid tu. Mati dalam berjuang. Mana tahu kan? Tengah ngaji, tiba-tiba dia kena stroke. Terus padam. Dia mati syahid, mati berjuang jalan Allah. Tapi kena ikhlas. Dia datang dengan tujuan untuk menuntut ilmu, ya. Tak kira lah ilmu dunia atau ilmu akhirat, tapi ilmu yang memberi manfaat. Itu dia. Itu perang sabir. Dia ini salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Taala. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah, berubah sikap, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya. Itu berjuang jalan Allah, ya. Ada suruh kita perang 3 tu. Mula-mula nak beriman, yang kedua nak berhijrah, yang ketiga nak berjuang jalan Allah. Banyak ayatnya. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kata Allah. Hendakkah kamu aku tunjuk ke satu jalan supaya kamu lepas daripada siksa yang amat dahsyat? Ya. Iaitu apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu berjuang jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan juga diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi suruh kita berjuang jalan Allah. Habiskan, gunakan masa itu untuk berjuang jalan Allah. Gunakan tenaga itu untuk berjuang jalan Allah. Gunakan ilmu pengetahuan itu untuk berjuang jalan Allah. Gunakan harta benda itu untuk berjuang jalan Allah. Apa saja, ya, sesuai berjuang jalan Allah, ya. Itu yang ke-24. Yang ke-25, memberi amanah kepada segala mustahiknya. Memberi amanah kepada segala mustahiknya. Orang yang layak menerima amanah bagi. Kalau berkorban, berkorban bagi kepada fakir miskin. Ya. Bagi 3. Mana yang berkorban esok ni? Bagi 3 daging korban tu. 1 untuk fakir miskin, 1 bahagian untuk orang kaya-kaya, hadiah untuk orang kaya, 1 bahagian lagi untuk diri sendiri. Ya, jangan dikurangkan bahagian fakir miskin. Kalau dikurangkan bahagian fakir miskin tu tak sah korban, kerana hukumnya haram. Tak sah korban tu. Jadi mesti untuk fakir miskin jangan kurang. Lebih tak apa? Yang kurang. Untuk orang kaya tu boleh kurang, untuk diri sendiri boleh kurang. Tapi untuk fakir miskin mesti secukup-cukupnya, ya. Itu dia. Itu hak, itu mustahik tu. Mereka tu, ya, mustahik menerimanya. Yang ke-26, membayar hutang. Kalau ada hutang, bayar, ya. 6 perkara yang wajib disegerakan. Dengar dulu. 6 perkara yang wajib disegerakan. Yang pertama, taubat. Wajib segera. Jangan tunggu pensin. Ini dah pensin lagi, apa lagi nak? Jangan nanti tua, dah tua, apa lagi nak? Nak segerakan. Taubat. Yang kedua, semayang dalam waktunya. Masuk je waktu, jangan lengah-lengah lagi. Terus semayang. Jangan beria benar apa? Tengok TV dulu. Jangan beria benar tengok Doraemon dulu. Tengok orang nyanyi dulu, jangan. Terus semayang. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ada orang mati, segera diselenggarakan. Yang ketiga, ya. Segera dimandikan, dikapankan, disemayangkan di sana. Yang keempat, kalau ada orang kafir nak masuk Islam, segera diislamkan. Segera diislamkan. Jangan tunggu, nantilah potong dulu, terus potong, Islamkan dulu. Suruh dia ngucap dulu. Itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima, hutang. Kalau ada hutang, bayar. Jangan beli ini, beli kain dulu, beli langsir dulu, beli kapet dulu, baru kita buat rumah hutang. Tak ada. Dapat je pendapatan, gaji ke apa-apa kan, terus bayar hutang dulu. Kerana kata Nabi, kamu anakku wahai Fatimah.
Tapi kalau kamu ada hutang dengan siapa, aku takkan semayangkan jenazah kamu kalau kamu mati depan aku. Itu kerana takkan dapat masuk syurga orangnya walaupun dia mati di perang jihad. Tapi kalau ada hutang tak bayar, tersangkut lagi, lambat dia masuk syurga. Jadi kena bayar hutang. Yang kelima. Yang keenam, kalau ada naruh anak dara. Anak dara itu ada pula yang minang dia. Yang minang itu kufu lah. Kufu tu boleh jaga dunia dan akhiratnya. Dia namanya kufu, sesuai dengan dia. Maka segera dikahwinkan, segera dinikahkan. Kerana naruh anak dara ni macam naruh bom tu. Boleh meletup bila-bila. Boleh merosakkan nama keluarga dan sebagainya. Segera dikahwinkan. Itu 6 perkara yang wajib disegera. Salah satu daripadanya bayar hutang. Itu yang 26. Yang ke-27, memelihara akan jirannya dengan mendatang akan haknya. Jangan jiran tu jaga hak dia. Jangan nabur apa? Jangan nabur sampah di halaman jirannya. Sapu ada lebih tu tahu ni daripada kawasan jiran. Jangan. Dan sebagainya. Jangan dia berjiran dengan orang. Dia makan sampah, asap tu masuk ke rumah jiran, macam? Dia makan sampah. Ini banyak orang makan sampah kan? Asap tu masuk dalam rumah jiran, macam? Lekas dipadam, jangan biarkan ya. Itu dia. Jaga kepentingan jiran. Macam-macam lah. Jangan bunyi tentu dalam rumah kita berjiran. Kalau ada pun minta izin dulu, minta maaf dulu ya. Itu dengan jiran. Biar bertegur siapa dengan jiran. Jangan dengan jiran tak tegur. Dengan jiran pun masa muka. Dengan jiran pun nak tunggu. Jangan ya. Itu yang ke-27. 30 semua ya. Yang ke-28. Elok muamalah dengan Allah. Dan elok muamalah dengan segala manusia. Ya, elok hubungan dengan Allah. Semayang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, puasa sunat buat, haji tak tinggal, zakat tak tinggal, sedekah rajin dengan Allah. Dan begitu juga dengan manusia, berbaik-baik dengan manusia, sentiasa berdamping dengan manusia, sentiasa bantu-membantu, mensyukuri antara manusia. Itu yang ke-28. Yang ke-29, menafaat akan hartanya kepada barang yang disuruh dengan dia, dan meninggal ia akan berbuat sesuatu yang memberi mudarat akan manusia dan lainnya. Harta itu gunakan untuk manfaat, biar digunakan jalan Allah. Beli benda-benda yang baik. Kalau ada yang beli doyan, apa? Orang jiran tu tengok, cium baunya, dia naik, jarang nak bagi pun ya. Kalau tak boleh bagi, dia ada sikit, buat kuah banyak, bagi jiran sikit. Itu dia cara kita memelihara hubungan dengan jiran ya. Dan sebagainya. Itu cara itu contoh lah. Ya kita tak ya contoh. Entahlah ya, tak ada yang kitab ni ya. Itu buat baik dengan jiran. Jangan bagi dia kecil hati dengan kita. Kalau kita kenduri ajak jiran, nombor satu nak diajak jiran, itu baru keluarga ya. Jangan buat sesuatu yang memberi mudarat. Jangan buat sesuatu yang boleh merosakkan ketenteraman jiran tu. Itu adab orang jiran ya. Yang ke-30, meninggal akan bermain-main. Jangan main-main, jangan bergurau-gurau. Meninggal akan bermain-main dengan segala yang permainan. Jangan jenis asal main, asal jenis main aja, dia main. Itu main, bukan ingat Allah pun. Dia ingat nak main aja. Main seremban lah, main jongkok lah, apa lah faedah main jongkok, main seremban lagi main apa? Main getah lah, main tu pul, kembung perut tu main getah Ini main seremban boleh mana? Main seremban buat madu orang Melayu pun je tu. Kenapa? Dia nyampur hak 7 je, lebih tak boleh. Gundu seremban kan 7 kan? Macam itulah. Jangan buat yang sia-sia, jangan main-main. Meninggalkan akan bermain-main dengan segala jenis permainan. Dan meninggalkan main tu bukan yang tidak mengingati Allah je, tu yang tak boleh tu. Mana permainan yang boleh mengingati Allah, itu tak apa. Meninggalkan segala yang sia-sia. Yang sia-sia jangan buat.
yang tak ada faedah. Dunia tak ada faedah, akhirat tak ada faedah. Ini amaran dari Allah. Allah kata yang beruntung ialah orang yang khusyuk dalam sembahyang, dan yang untung lagi orang yang meninggalkan perbuatan dan kata-kata yang sia-sia. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu yang khusyuk dalam sembahyangnya. Itu satu. Dia mula-mula beriman, yang kedua khusyuk dalam sembahyang. Dan beruntung juga mereka yang menghindarkan diri dia daripada berkata dan berbuat sesuatu yang sia-sia. Dia untung tu. Kalau tidak beruntung, jangan buat benda-benda itu, ya. Dan sia-sia. Yang tiada memberi manfaat dan membuang barang yang menyakiti akan pada orang lain. Kalau ada benda tu menyakiti orang lain, buang. Kalau ada duri ke, ya, paku ke, tengah pecah-pecah itu, buang. Jangan bagi dia menyakiti orang lain. Caranya, ya. Jangan menyusahkan orang lain. Jangan memudaratkan orang lain. Dan jangan buat yang sia-sia. Di antara yang paling sia-sia orang apa? Orang main dam. Perempuan tak tahu main dam. Sia-sia tu. Apalah kemahiran main dam. Siapa suka main dam, dia suka menghina Pak Haji je, tahu. Kalau belum naik haji tu satu makan. Satu-satu je makannya. Ke depan tu lah, belakang tu dia makan. Tapi udah naik haji, tamaknya haji tu, ya. Depan makan, kiri makan, kanan makan, lompat-lompat makan. Ya ke tak? Jangan sia-sia tu, tak ada apa faedah. Itu main-main aja. Itu benda sia-sia. Ini orang tu, ya. Tidak ada memberi hormat dan membuang barang yang menyakiti akan orang pada jalan. Pada jalan-jalan raya nak pergi ke rumah orang tu, nampak ada paku, buang, ya. Nampak ada duri, buang dan sebagainya. Bermula jumlah sekalian cabang yang tersebut itu 76. 30 lepas tu ada lagi 16, ya. 76 semua sekali. 76 cabang. Bermula barang yang lain daripada yang tersebut itu daripada segala pekerjaan agama Islam. Yang lain tu boleh juga, asal dia ada kaitan dengan Islam, ya. Iaitu terkadang ia di dalam segala yang tersebut itu, iaitu tiada tersembunyi bagi orang-orang yang mempunyai faham. Orang yang faham tak ada, dia buat segala-galanya ibadah kepada Allah Taala. Apa saja dia buatnya merupakan ibadah kepada Allah Taala, ya. Dan lafaz dan ingat pada pekerjaan agama dan amalnya. Ya, wallahu alam. Akan datang kita akan baca tambihun. Tambihun tu apa? Bukan makan bihun. Tambihun tu apa? Peringatan. Banyak tambihun, ya. 2 tambihun saja. Ini banyak yang nombor 2 yang panjang tu. Ada 3 tambihun. Tambah habis. Dan 3 tambihun. Jadi 3 kali makan bihun. Dia akan datang, ya. Kalau zaman PKP ni, minggu berapa? Minggu yang kelima, ya. Tak kira hari apa. Asalkan tarikh 29, 30, 31. Sudah lepas PKP esok, boleh. Balik pada hari Rabu yang keempat, ya. Okey. Ada masalah? Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Pondok Ar-Ridwan, Jalan Badak, Kampung Jeliang, Manong, Kuala Kangsar, Perak. Okey, ya. Sekian dulu. Ya. Dah dekat-dekat sejam pun, ya. Dia 59 minit 9 saat, 10 saat pun, ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat pada pagi ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.